Jadi bila dah tambah-tambah, dah tolak-tolak saya punya jadual perbelanjaan saya bulan ni, alamak, lebih belanja RM5,249.20. Aduh, macam mana ni? Inilah kan kalau kita tak ada ilmu, saya rasa waktu kecil-kecil patut masuk kelab kewangan. Hai, saya rasa nak panggil baliklah cikgu kelab kewangan yang hebat tu. Nak tahu siapa? Jom kita tengok profil guru kali ini. Aduh, RM5,200. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke Kelab dan Persatuan bersama dengan saya, Akmal Nazri. Yang mana kali ini seperti biasa kita nak tahu apa antara aktiviti yang dijalankan oleh kelab mahupun persatuan tersebut di sekolah-sekolah. Jadi kali ini seperti biasa kalau anda dapat lihat dah. Rupa cikgu itu iaitu Cikgu AA. Inilah cikgu yang pakar dalam kelab kewangan kita. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat. Akmal sihat? Alhamdulillah. Merah kasut cikgu ya. Cikgu, di dalam kelab kewangan kali ini kan, sebenarnya kita nak belajar apa pula cikgu? Sebab bukan apalah, saya sebenarnya ada masalah dan agak menyesal waktu di bangku sekolah saya tak masuk kelab kewangan ni cikgu. Okey, untuk hari ini Akmal, kita akan kongsikan berkaitan dengan murid celik kewangan sebagaimana tujuan kelab kewangan ataupun literasi kewangan diperkenalkan di sekolah adalah bertujuan untuk meliterasikan ataupun mewujudkan ataupun melahirkan murid-murid celik kewangan sebenarnya. Jadi hari ini kita nak tengoklah apa aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan untuk kita lahirkan murid celik kewangan melalui kelab kewangan. Baik cikgu, sebelum kita bermula kita punya aktiviti untuk murid celik kewangan ni kan, saya dapat lihat Fahim ya, yang berada di sebelah cikgu dan juga Muiz di sebelah saya ini. Fahim, awak takut dengan cikgu ke? Kenapa muka awak macam takut je? Jangan takut-takut. Cikgu tak makan orang, betul cikgu? Betul. Cikgu makan nasi je kan? Betul. Ya. Dan saya risaulah takut-takut lepas ni berubah makan orang. Jangan. Okey cikgu, kalau kita dapat lihat kan, kita dah ada 2 orang anak murid kita. Jadi apa yang mereka nak lakukan untuk segmen pertama ini, cikgu AA? Okey, segmen pertama ini saya akan fokuskan kepada bagaimana untuk berbelanja dengan bijak ataupun berbelanja dengan lebih berhemat sebenarnya Akmal. Jadi untuk tujuan itu, sebelum saya pergi kepada penerangan yang lebih lanjut dan lebih berfokus berkaitan dengan perbelanjaan, bagaimana untuk menguruskan perbelanjaan, saya nak uji dulu anak-anak murid saya. Sebab kalau saya terang dulu, mereka mungkin berbelanja mengikut penerangan saya dan juga kenafsuan mereka. Betul. Jadi kali ini saya nak tengok tanpa penerangan daripada saya, bagaimana mereka berbelanja. Jadi untuk itu Akmal, di tangan saya ada 2 sampul dan di dalam sampul ini terdapat 2 situasi sebenarnya. Jadi Fahim dan juga Muiz bolehlah pilih warna sampul kuning ataupun sampul merah. Okey, Fahim memilih warna apa dulu? Merah, maka Muiz automatik sampul kuning. Jadi saya bacakan terlebih dahulu situasi untuk Fahim. Okey, dengarkan baik-baik Fahim. Okey, untuk Fahim, kamu telah menerima sagu hati daripada nenek kamu berjumlah RM80. Banyak. Sagu hati. Tolong cabut uban barangkali. Belanjakan wang sagu hati kamu sebaiknya. Jadi kamu ada berapa ringgit tadi Fahim untuk dibelanjakan? RM80. Jadi kita lihat situasi Muiz. untuk Muiz. Okey, ini Muiz. Muiz, kamu telah menerima wang saku daripada ibu kamu berjumlah RM50. Belanjakan wang saku kamu sebaiknya. Jadi nampak tak? Muiz, lambaikan sikit, lambai kamera. Okey, Muiz dapat RM50 daripada ibunya. Fahim mendapat RM80 daripada neneknya. Nak berbelanja tidak menjadi masalah Akmal, tetapi syaratnya hari ini perbelanjaan anak-anak saya berdua ini hanya boleh dilakukan berdasarkan barangan yang saya senaraikan di sini sahaja. Kita ada apa dekat situ cikgu? Mungkin cikgu boleh terangkan. Kita ada basikal, kita ada buku nota, bola pemadam, t-shirt sukan, kereta mainan, komik, robot mainan, pensel, pembaris dan lain-lain. Jadi awak dikenaki berbelanja hanya berpandukan barangan yang terdapat di sini saja. Boleh? Boleh cikgu. Bahaya pula boleh. Saya pasti mereka boleh cikgu. Jadi
Di atas meja ini mereka ada, boleh tunjukkan sikit apa yang ada kat atas meja ni. Tunjuk jadual ni, tunjuk dekat murid-murid dekat rumah tu. Mereka berdua ada jadual perbelanjaan yang mana masing-masing telah diberikan wang ringgit kan. Betul. RM50 dan juga RM80. Senyum sikit. Macam sedih je dapat RM50. Nak berapa? RM500? RM5,000? Okey, sebelum kita mulakan, jadi adik Muiz dan adik Fahim, adakah anda berdua sudah bersedia? Bersedia. Lagi sekali, adakah anda sudah bersedia? Bersedia. Jadi kita berikan masa kepada mereka untuk memilih barang-barang yang ada di dalam gambar itu. Jadi kita mulakan 3, 2, 1, silakan. Cikgu, sambil-sambil mereka memilih kan, yang mana satu barangan yang mereka nak berbelanja ni cikgu kan. Apa sebenarnya tips lah untuk kita nak berikan kepada murid-murid ni kalau mereka dapat contoh RM100 nak pakai habis ke ataupun mungkin pecahkan per dua, pakai RM50, jimat lagi RM50. Okey, untuk tips sebenarnya dia bergantung kepada diri sendiri sebenarnya Akmal, bagaimana untuk kita berbelanja. Sebab perbelanjaan seseorang ini bergantung kepada apa yang dikendaki dan apa yang diperlukan oleh seseorang individu itu sendiri. Macam Akmal di awal siaran tadi, saya dengar perbelanjaan Akmal melebihi pendapatan. Betul cikgu. Jadi banyak hutang-hutang yang perlu dibayar selepas itu. Jadi itulah, kalau kita berbelanja melebihi keperluan, begitulah keadaan kita sebenarnya. Betul juga cikgu, sebab saya pasti murid-murid pun kadang-kadang dia tak tahu apa itu keperluan, apa itu kehendak. Betul tak cikgu? Betul, Akmal. Jadi mungkin cikgu nak terangkan secara asasnya apa itu keperluan dan juga kemahuan cikgu, antara barang-barang ni lah. Keperluan adalah objek ataupun barang yang memenuhi utility ataupun keperluan kita lah, yang mana kalau kita beli benda itu diperlukan oleh kita untuk kita gunakan. Sebaliknya kehendak pula adalah benda untuk memenuhi utility tetapi secara lebih besar nilainya. Yang mana kalau kita Akmal yang lebih dewasa, kita beli kereta. Kereta sekarang ni bukan lagi kehendak, sebaliknya keperluan bagi saya. Yang mana kalau saya beli kereta yang keperluan ini mungkin sekadar Proton Saga. Yang mana kita contoh sahaja mungkin Proton Saga. Tetapi sebaliknya kalau diikutkan kehendak, saya ingin membeli kereta yang lebih besar nilainya, berbanding contohnya berbanding kereta yang saya miliki sekarang. Melainkan pendapatan kita adalah besar dan kita boleh membeli perkara itu tanpa membebankan diri kita. Cikgu, macam mana pula? Saya rasa kalau saya bagi contoh ni, ramai yang terasa, termasuklah saya. Saya dah ada kasut tu dah, tapi saya beli lagi sebab warna lain cikgu. Itu kita letakkan dalam keperluan ataupun kehendak ataupun nafsu tu Akmal Nazri. Saya rasa jawapan tu Akmal dah bagi. Dalam Akmal tak sedar, itu adalah kehendak lah Sebab apa? Sebab kita dah ada benda yang kita perlukan. Kasut itu satu keperluan, tetapi kasut dah dimiliki. Kenapa nak tambah lagi? Kaki ada berapa pasang? 8 pasang. Cikgu, jangan cikgu. Saya terasa cikgu seolah-olah saya menerima tembakan yang bertalu-talu kepada saya. Begitu begitu sifat kita manusia sebenarnya. Selagi kita ada wang untuk dibelanjakan, kita akan cuba untuk belanjakan. Jadi inilah fokus yang dimainkan oleh Kelab Kewangan dan juga Pendidikan Literasi Kewangan, yang mana kita nak lahirkan murid yang celik kewangan dari usia awal sehingga akhirnya apabila mereka meningkat dewasa dan membesar, mereka mampu berbelanja dengan berhemat sebenarnya. Baik, cikgu, saya dapat lihat mereka pun dah siap boleh jumlahkan jadual tersebut. Jumlahkan 25 tambah 5 30, 32, 34, 35, 39 RM39 awak belanja. Awak beli apa ni Muiz? Kira-kira tambah. Betul tak? Berapa? 49. 40. Oh, beza RM1. Okey. Kita angkat dulu yang Muiz dulu, boleh cikgu? Boleh. Silakan Muiz, kita tengok apa yang beliau berbelanja. Muiz belanjakan RM50 yang diberikan oleh ibunya untuk t-shirt sukan, buku nota, pensel, pemadam, pembaris dan juga makanan. Dan jumlahnya adalah RM40. Manakala Fahim pula berbelanja buku nota, makanan, botol minuman, dan kalau dapat dilihat berbanding kedua-duanya, saya nampak
untuk Fahim, Fahim berbelanja lebih kepada keperluan sebenarnya. Kehendak. Berbanding keperluan. Fahim boleh angkat tinggi sikit. Ramai orang Tinggi tengok lagi. tulisan awak tu. Lagi. Kalau kita nampak lihat, Fahim dia ada beli gula-gula, aiskrim, ada beli komik. Okey, mungkin boleh rapatkan sikit. Kita rapat ke sini. Macam tu. Jadi bolehlah buat perbezaan. Awak jangan tutup muka, nanti tak nampak macam ni. Okey. Baik cikgu. Mungkin saya boleh berikan komen mengenai perbelanjaan mereka berdua ini. Okey, secara keseluruhannya komen ini perbelanjaan yang dilakukan oleh mereka adalah perbelanjaan yang baik. Kerana apa? Kerana mereka tidak menghabiskan wang yang diberikan ataupun wang yang diterima. Jadi mereka berbaki, masih ada baki untuk simpanan mereka. Cuma kalau dilihat macam saya cakap tadilah, Fahim berbelanja lebih kepada kehendak. Jadi kehendak-kehendak itu perlu dikurangkan supaya ada lebihan daripada wang ataupun duit yang dimiliki oleh mereka. Ya, tak salah untuk kita beli apa yang kita nak, tapi janganlah sampai nanti nak makan pun tak ada duit. Betul cikgu? Betul. Okey, baik, kita nak pergi rehat. Kepada anda semua jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan kembali lagi dalam Kelab dan Persatuan. Okey, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga saya Cikgu AA. Ya, cikgu. Saya sebenarnya agak risaulah cikgu. Okey. Ramai kawan-kawan saya ni cikgu, duit dia hilang cikgu. Adakah data peribadi mereka digodam? Jadi macam mana kita nak lindungi data peribadi kita ni cikgu? Ini mesti ada juga diajarkan kepada murid-murid di dalam kelab kewangan. Betul ke cikgu? Okey, sebenarnya kelab kewangan ni kita tidak ada modul yang spesifik, Akmal. Jadi apa saja yang dirasakan selari dengan pendidikan celik kewangan ataupun literasi kewangan, maka tidak menjadi masalah untuk kita terapkan dalam kelab kewangan ini sebenarnya. Sebab apa? Sebab tujuan kita adalah untuk melahirkan murid celik kewangan. Jadi apa saja hal berkaitan dengan literasi kewangan, maka kita terapkan untuk melahirkan ataupun mencapai hasratnya sebentar tadi. Jadi macam Akmal cakap tadi kan, kita bercakap tentang data peribadi. Terlebih dahulu kita lihat dulu kegunaan data peribadi ini sebenarnya untuk apa? Apa itu data peribadi sebenarnya? Betul. Okey, dan data peribadi ini adalah data-data sulit yang tidak boleh untuk kita bongkarkan ataupun kita kongsikan semahunya. Secara umum, kita tak boleh kongsikan sebarangan sebenarnya data peribadi ini. Sebab apa? Sebab data ini adalah data peribadi, dan apabila data peribadi bermaksud data itu milik kita. Dan hanya kita sahaja yang perlu tahu data kita. Selain daripada pihak-pihak berwajib sebenarnya. Jadi data ini agak sulit lah. Bukan agak, memang sulit. Ini saya rasa murid-murid kena beri tumpuan ni. Ini bukan perkara yang main-main tau. Ini cukup serius. Jadi cikgu, sekarang ni apa yang kita nak lakukan ni cikgu? Okey, dan hari ini sebenarnya saya ada aktiviti untuk kita tetapkan data-data peribadi ini sama ada tahapnya adalah tahap sulit ataupun kategorinya adalah kategori yang kurang sulit. Saya tidak boleh katakan tidak sulit sebenarnya. Dia tidak sulit, tetapi ada kalanya boleh pergi kepada kurang sulit. Tidak sulit ni kategorinya bersamaan dengan kurang sulit. Jadi dah tahu apa yang sulit dan juga kurang sulit. Inilah dia, di atas meja kita ni kita ada beberapa apa ni cikgu? Ini adalah data-data yang akan saya minta Akmal untuk kategorikan sama ada data-data ini adalah data sulit ataupun data tidak sulit. Okey, mungkin kita boleh pergi kepada yang pertama terlebih dahulu, Akmal. Pilihan pertama Akmal. Nombor kad pengenalan. Dokumen utama dalam hidup seseorang. Kad pengenalan. Jadi nombor kad pengenalan. Adakah nombor kad pengenalan ini sulit, Akmal? Sulit, cikgu. Kalau sulit, letakkan di bahagian sulit. Ya. Dah buka. Okey. Di bawah kategori sulit semestinya adalah nombor kad pengenalan, cikgu. Betul. Dan kebiasaan kad pengenalan kita gunakan di mana, Akmal? Banyak, cikgu. Semua tempat sebenarnya melibatkan penggunaan kad pengenalan. Terutamanya untuk akaun lah. Apabila kita nak buka sesuatu akaun, data peribadi ataupun data personal, data rasmi yang digunakan, semuanya boleh akses melalui kad pengenalan kita. Betul. Jadi nombor kad pengenalan ini sangat penting untuk kita elakkan daripada dikongsikan secara sewenang-wenangnya.
Sebab itulah kadang-kadang kalau ada pihak yang minta nombor kad pengenalan, jangan sesekali untuk suka-suka je. Oh, nombor kad pengenalan saya 99 1121 contohlah cikgu kan. Contoh, yang depan je. Yang depan tu sebab orang dah boleh tahu sebenarnya nombor kad pengenalan, sebab yang di hadapan nombor kad pengenalan kita adalah tahun kelahiran, bulan kelahiran dan juga tarikh kelahiran kita. Okey, baik, seterusnya cikgu. Seterusnya Akmal, Kita tengok kalau di sini dia punya ni cikgu. nama dan logo bank. Nama dan logo bank saya rasa kurang sulit. Terpulang kepada Akmal. Saya letak serahkan kepada IQ Akmal untuk membuat keputusan. Okey, IQ saya cakap tidak sulit. Okey, saya letak di sini Hari cikgu. ini komunikasi saya banyak dengan IQ Akmal sebenarnya. Iya cikgu. Okey, yang seterusnya Akmal. Okey, seterusnya adalah alamat bank. Alamat bank pun saya pasti ini merupakan tidak sulit cikgu. Silakan Akmal. Okey, baik. Yang sama ada jawapan yang saya letakkan ni betul ataupun salah. Kejap lagi kita akan Betul Akmal. lihat betul cikgu. Betul. Okey, seterusnya cikgu AA adalah Nombor pasport. Nombor pasport ini jangan bawa main-main ya murid-murid, ini Betul. sangat sulit. Kalau tak ada nombor pasport Akmal tak boleh balik kampung mertua. Kat mana, Korea ke Jepun? Nah, saya tak tahu. Iya cikgu. Okey, jadi saya letak di bawah kategori sulit nombor pasport. Okey, yang murid-murid. seterusnya Akmal. Yang seterusnya adalah saya memilih alamat pejabat. Alamat pejabat cikgu. Sulit ataupun tidak? Tidak sulit cikgu. Terpulang kepada Ya, Akmal. kerana saya tidak ada pejabat cikgu. Okey. Baik, jadi alamat pejabat adalah tidak sulit. Okey, yang seterusnya? Seterusnya adalah cikgu ini pun tak boleh bawa main-main cikgu. Okey. Alamat email. Alamat email. Sulit atau tidak sulit? Sulit cikgu. Okay, sulit, letakkan di bahagian sulit dah. Alamat email ni nampak je macam tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya cukup sulit cikgu. Walaupun email dia saya suka awak at sekian-sekian. Betul. Tetap sulit ya. Betul cikgu. Okey, seterusnya kalau kita tengok dekat sini adalah maklumat kesihatan. Mestilah sulit cikgu. Saya tidak tahu. Ya, dan saya pun tak tahu. Jadi jawapannya apa? Okay. Saya serahkan kepada Akmal untuk memberitahu dan berkongsi kepada anak-anak murid yang sedang menonton Akmal. Maklumat kesihatan saya akan letak sulit cikgu. Okey. Okey, kenapa dia sulit? Kejap lagi cikgu akan terangkan. Okey. Yang seterusnya. Yang seterusnya cikgu kalau kita tengok dekat sini juga adalah ini semestinya sulit. Maklumat akaun bank. Betul. Ini kadang-kadang orang minta TAC tu kan. Inilah dia maklumat akaun bank tu. Jadi kita letak dekat sulit. Okey. Baik. Sulit ya. Sangat sulit cikgu. Benda ni jangan seterusnya. bawa main-main tau. Okey. Seterusnya adalah maklumat pengikut. Maksudnya followers. Untuk Akmal mungkin penting. Untuk Akmal mungkin sulit. Ya, saya rasa tak penting lah cikgu. Ada pengikut ke, tak ada pengikut ke? Okey. Baik. Ini maklumat pengikut ya. Seterusnya. Ya. Okey. Baik cikgu. Seterusnya adalah ini pun jangan buat main-main. Alamat tetap ni saya akan letak dekat sulit juga cikgu. Okey. Alamat Dan yang tetap, terakhir Akmal. maksudnya alamat rumah lah cikgu kan? Ya betul. Terakhir sekali adalah gambar. Yang ini cikgu saya sebenarnya kurang pasti cikgu. Sama ada sulit ataupun tidak sulit, saya rasa mungkin saya akan letakkan tidak sulit cikgu. Terpulang kepada kan? Akmal. Ya, sebab zaman sekarang ni kalau kita nak tahu siapa individu tersebut, kita pergi saja ke internet, akaun sosial media, tekan je siapa cikgu AA. Nah, keluar muka cikgu AA besar kat situ. Jadi cikgu, okey, saya dah meletakkan di kedua kategori ini sulit dan tidak sulit. Okey. Adakah betul? Okey, secara keseluruhannya maklumat-maklumat sulit yang dinyatakan oleh Akmal seperti yang pertama adalah nombor kad pengenalan, nombor pasport, alamat email, maklumat kesihatan, maklumat akaun bank dan juga alamat tetap itu betul merupakan maklumat sulit yang perlu untuk dilindungi. Betul. Dan satu lagi Akmal, gambar juga merupakan maklumat sulit tentang diri sebenarnya. Betul ke cikgu? Sebenarnya. Jadi saya akan pindahkan cikgu. Sebelum ada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, terletak dekat sini. Gambar. Cikgu, mungkin saya rasa ramai murid-murid keliru
kenapa gambar itu sulit? Okay, gambar yang dimasukkan dekat sini bukanlah gambar selfie, Akmal. Bukan gambar swafoto ataupun bukanlah gambar kita bersukaria dan sebagainya. Sebab itu adalah untuk kita kongsikan pengalaman dan juga memori kita sebenarnya. Ini adalah gambar berukuran pasport ataupun gambar pasport yang mungkin orang boleh gunakan untuk palsukan identiti sebenarnya. Boleh sampai ke tahap itu ke? Boleh, Akmal. Dengan dunia yang teknologi makin canggih sekarang ini, tidak menjadi masalah ataupun tidak menjadi kesulitanlah untuk mereka melakukan sedemikian. Kerana apa? Sebab terdapat pelbagai teknik sebenarnya bagaimana maklumat-maklumat peribadi ini dapat Lindungi. dapat dicuri. Sebenarnya. Yang pertama adalah melalui teknik penggodaman contohnya. Bagaimana mereka ini dengan peningkatan teknologi mampu menggoda maklumat-maklumat peribadi. Sebab itulah mungkin Akmal cakap di awal tadi, Akmal tanya saya macam mana duit dalam akaun boleh hilang dan sebagainya. Ini mungkin kerja penggodam sebenarnya. Sebab itulah kita kena tahu kan apa antara maklumat-maklumat yang sulit dan juga maklumat-maklumat yang tidak sulit. Kalau kita rasa semuanya tidak sulit, itu yang perkara-perkara yang tidak diingini boleh berlaku, cikgu kan? Betul, Akmal. Duit hilang dan sebagainya lah, cikgu. Dan kita jangan benarkan kegairahan kita berkongsi itu membuatkan diri kita ini menjadi perjudian lah. Maklumat-maklumat peribadi ini jangan sewenang-wenangnya untuk kita kongsikan sebenarnya. Betul tu. Baik, cikgu. Saya rasa saya banyak sangat dapat ilmu apabila saya masuk dalam kelab kewangan ni kan. Tapi sebenarnya ada lagi tahu perkara-perkara yang kita tak tahu pun apa yang dikongsikan ataupun bakal dikongsikan oleh Cikgu A. Nak tahu sebenarnya selepas ini dalam Kelab dan Persatuan. Alright, masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu AA. Cikgu ada insurans. Saya ada plan serendah RM190 ni. Cikgu nak masuk tak? Saya dah ada. Saya bayar yang RM3,000 sebulan. Okey, baik cikgu. Kalau kita tahu kan mengenai insurans dan takaful ni kan, sebenarnya cukup penting kan? Betul, Akmal. Kenapa ia cukup penting, cikgu? Okey, terlebih dahulu mungkin sebab saya adalah cikgu di sekolah rendah, jadi saya rasa saya fokuskan kepada sekolah rendah adalah untuk mengetahui apa itu insurans dan apa itu takaful terlebih dahulu sebenarnya. Okey. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak faham apa itu insurans dan apa itu takaful, agak sukarlah untuk kita membuat pilihan sama ada takaful ataupun insurans sebenarnya. Jadi terlebih dahulu, saya nyatakan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan takaful. Takaful merupakan salah satu ataupun satu konsep perlindungan sebenarnya, yang mana konsep perlindungannya adalah konsep perlindungan patuh syariah. Itu adalah takaful. Dan takaful ini plannya adalah seperti berkongsi risiko bersama dengan peserta-peserta takaful yang lain. Atas faktor itulah dia dianggap sebagai patuh syariah sebenarnya. Dan takaful ini boleh diibaratkan sebagai tabung yang mana untuk memberikan manfaat kewangan baik dari segi pampasan maupun dari aspek bantuan tunai sekiranya peserta-peserta yang menyertai takaful ini ditimpa musibah seperti sakit, kemalangan, cacat upaya kekal dan sebagainya. Dan untuk makluman Akmal, anak-anak murid saya yang berada di sini dan juga anak-anak murid yang sedang menonton, sumber manfaat daripada takaful ini adalah sebenarnya daripada sumber semua peserta takaful yang lain. Sebab saya cakap tadi, takaful ini adalah ibarat sebuah tabung yang mana semua orang masukkan ke dalam itu. Dan kemudian insurans pula, Akmal. Ini. Okey. Insurans adalah konsep perlindungan kewangan tetapi secara konvensional. Okey, dan insurans ini memindahkan risiko kepada syarikat insurans yang mana untuk mendapatkan ganti rugi sekiranya peserta insurans itu ditimpa musibah. Jadi digunakan konsep dia berikan kepada syarikat insurans untuk ganti rugi sebenarnya. Yang mana sumber kewangannya sama seperti tadi, tetapi untuk insurans adalah bayaran ini 100% menjadi milik syarikat. Yang mana syarikat boleh contohnya untuk mengembangkan duit, dia melaburkan bayaran peserta untuk mendapatkan pulangan supaya tabung insurans itu berkembang. Sebab itulah murid-murid kan, dengarlah cakap Abang Akmal ni kan. Nanti bila dah habis belajar, dah bekerja kan, tolonglah ambil insurans di usia yang muda. Kalau ada rezeki lebih dan juga berkemampuan. Betul, cikgu? Betul. Okey, baik. Sekarang ni, cikgu, kalau kita nampak dekat sini ini permainan yang dipanggil teng 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 teng.
teng. Betul cikgu? Betul Akmal. Jadi apa yang Fahim dan juga Muiz ni nak kena buat cikgu? Adakah main teng-teng begitu saja ataupun ada aktivitinya juga? Ada aktiviti sebab saya takkan sediakan sesuatu tanpa sebab Akmal. Okey, dan sebenarnya saya sediakan ke Tinting Insurans dan Takaful ini adalah untuk menguji pemahaman tentang insurans dan juga takaful terhadap anak-anak saya yang berdua di sini dan juga anak murid yang sedang menonton turut boleh bermain sama. Yang mana cara permainannya Akmal, mereka perlu melontar ataupun mencampak undi kacang. Tunjuk. Mana undi kacang? Ini undi kacang je. Ya, betul. Ini dia. Undi kacang. Sebut betul-betul ya anak-anak. Okey. Dan undi kacang itu perlu dicampak ke dalam kotak-kotak ataupun lot-lot bernombor. Betul. Yang mana di lot-lot bernombor itu juga terdapat satu sampul yang saya sediakan. Dan di dalam sampul itu berupa ganjaran sebenarnya. Tetapi kita tak akanlah nak bagi ganjaran mudah-mudah. Betul tak? Betul. Okey, ganjaran itu hanya terpakai sekiranya mereka berjaya menjawab soalan yang bakal saya soal sebentar nanti. Cantik. Saya pasti mereka dah bersedia. Murid-murid pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan permainan kita. Teng. Okey. Sebelum mulakan, Usom terlebih dahulu. Siapa mula dahulu? Okay. Burung, batu, air. 1, 2, som. 1, 2, som. Okey. Jadi dia kalah cikgu. Muiz kalah. Jadi Muiz saya kena mulakan dulu. Fahim jalan dulu. Fahim. Sebab kita ada ganjaran di sini. Oh ya. Okey. 7. Teruskan Fahim. Cih. Okey, lepas tu. Okey. Ganjarannya di 7 adalah apa tu? 5 kali ganjaran. 5 kali ganjaran. Okey, ganjaran ini terpakai sekiranya Fahim berjaya menjawab soalan saya. Kembali terlebih dahulu Fahim. Okey. Silakan. Alright. Soalannya, dengar baik-baik. Dengar betul-betul. Dengan memiliki perlindungan insurans, risiko dapat dielakkan. Benar atau tidak benar? Tidak benar. Tidak benar? Anda pasti? Anda yakin? Dengar soalan dia baik-baik lagi sekali, cikgu. Okay, sekali lagi saya ulang soalan. Dengan memiliki perlindungan insurans, risiko dapat dielakkan. Tidak benar. Tidak benar. Betul ataupun tidak Akmal? Jawapan ada di tangan cikgu. Jawapannya ya, tidak benar. Sebab kita tidak dapat mengelak risiko sebenarnya. Betul. Tepukan. Jadi 5 kali ganjaran untuk Fahim. Okey, sampai-sampai saya tampal ganjarannya. Boleh seterusnya adik Muiz kita. Fahim boleh tutup ganjaran itu. Nampaknya nombor 7 telah digunakan. Jadi nombor 7 sudah tidak boleh dipijak lagi. Kerana satu ganjaran untuk seorang sahaja. Okey, teruskan Muiz. Okey, 4. Silakan Muiz. Silakan. Okey. Kita tengok berapa ganjarannya. 2 kali ganjaran. Apa 5 kali ganjaran tadi? 5 kali ganjaran. Okey. Baik. Silakan soalannya. Okey, untuk 2 kali ganjaran yang mungkin menjadi milik Muiz, dalam sikit Muiz, saya tak makan orang, jangan risau. Yap. Okey, Muiz. Okey, soalannya berbunyi, sumbangan takaful dan caruman insurans akan dikecualikan daripada cukai pendapatan individu. Benar atau tidak benar? Muka jangan serius sangat. Muka jangan sebab serius soalan sangat. Pun agak berat juga tu. Soalan tu berat. Pun tak tahu sebenarnya. Benar atau tidak benar? Tidak benar. Tidak benar? Anda yakin? Anda yakin? Mari kita tengok jawapannya betul atau salah. Salah. Jawapan dia salah? Jawapan yang diberikan salah. Jadi tidak ada ganjaran untuk Muiz untuk pusingan ini. Kenapa? Sebab takaful dan juga caruman insurans ini diberikan pelepasan cukai pendapatan sebenarnya. Muiz mungkin tak tahu sebab yang mengisi cukai pendapatan itu bukan Muiz, tapi ibu dan ayahnya. Okey, tapi tak apa Muiz. Muiz. Kita ada lagi satu. Kita ada lagi. Ada lagi pusingan-pusingan. Ada lagi satu pusingan. Okey, Muiz beri kembali. 4 dan 7 sudah terpakai. Okey, saya akan tutup. Okey, Fahim, teruskan. Okey, silakan. Dia lalu belakang, boleh lalu depan. Okey. 3. Okey. 3 ya. 3. Sebab 7 dah terpakai. Betul. Teruskan. Woi, laju. Okey, sila buka. Ganjarannya 1 kali ganjaran. 1 kali ganjaran.
Satu kali ganjaran. Okey? Okey, satu kali ganjaran. Okey. Untuk satu kali ganjaran, soalannya berbunyi, perlindungan insurans adalah satu cara C diinsurancekan untuk mengaut keuntungan. Betul atau salah? Betul. Betul. Anda pasti? Pasti. Pasti. Jadi perlindungan insurans ni sebenarnya untuk mengaut keuntungan semata-mata. So apa saya boleh palsukan kematian saya untuk dapatkan insurans saya. Saya boleh palsukan kemalangan saya. Maksudnya salah lah cikgu. Salah jawapannya. Jadi tidak salah ada juga. ganjaran untuk Fahim. Okey, tak apa. Jangan Kita patah kepada semangat. Fahim. Muiz, silakan. Okey. Silakan. Okey, ini yang terakhir cikgu Okey. Kalau dia dapat ganjaran mungkin ada 7 atau 6, dia lah juara untuk pusingan kali ini. Betul. Okey, silakan. Muiz. Itu dia Okey, Muiz. 6. Jatuh ke tapak 6, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan okey. Okey. Muiz balik ke sini, okey, Muiz ke sini. Hamid kasih kat papa. Okey, tunjuk. Tunjuk kat papa dulu. Okey, berapa? Satu kali ganjaran. Nampak? Satu kali ganjaran. Saya rasa sebab papa satu kali ganjaran lah. Okey, baik. Soalan dia, cikgu. Okey, soalannya berbunyi, penyedia perlindungan insurans adalah orang atau pihak yang membeli insurans. Okey, penyedia perlindungan insurans adalah orang atau pihak yang membeli insurans. Betul atau salah? Dia penyedia, jadi dia adalah orang yang menyediakan. Jadi dia adalah orang yang membeli insurans ataupun tidak? Tidak. Yakin? Pasti? Betul? Cakap pasti. Pasti. Pasti apa? Okey. Pasti betul. Okey. Jadi betul jawapannya. Sebab penyedia perlindungan insurans adalah syarikat insurans. Ejen lah. Bukan ejen, syarikat. Syarikat ni. Okey, syarikat yang menyediakan sebenarnya. Okey, syarikat itu sediakan dan dibayar oleh pemilik insurans tersebut. Jadi satu mata ganjaran untukmu ini. Okey, baiklah. Kita pun dah tahu dah mengenai insurans dan juga takaful. Jangan pening-pening kepala. Betul cikgu kan? Betul. Sebab banyak lagi cikgu akan kongsikan di dalam kelab kewangan ini. Tapi semuanya selepas ini, di dalam mana kelab dan Persatuan. yeah. Masih lagi menyaksikan Kelab dan Persatuan bersama dengan siapa? Saya Da'i Akmal Nazri bersama dengan Cikgu AA. Cikgu, kita sering kali menyebut celik kewangan. Tapi apa sebenarnya celik kewangan itu? Okey, sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini, celik kewangan adalah satu pemikiran ataupun pemahaman berkaitan dengan bagaimana untuk menguruskan wang dengan berhemat dan juga bijak sebenarnya Akmal. Dan di sini hari ini saya akan kongsikan juga antara aktiviti yang boleh kita lakukan untuk merealisasikan murid celik kewangan ni sebenarnya. Itulah dia celik kewangan. Betul Akmal, bukan celik-celik duit. Celik-celik duit, bukan. Kita kena bekerja keras. Bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Betul tu. Cikgu, sebut pasal sesuatu. Saya lihat ada sesuatu di atas lantai ni, cikgu. Okey. Ada 3 kon. Ada 2 panggil apa? Gelung. Ini apa pula kita nak lakukan, cikgu? Okey, dan kebiasaannya kalau aktiviti kelab dan persatuan ni kita macam tak naklah asyik duduk dan beraktiviti mewarna, melukis, menulis dan sebagainya. Jadi kita beraktiviti untuk melibatkan pergerakan sedikit Akmal ya. Jadi hari ini saya akan kongsikan salah satu aktiviti yang saya namakan sebagai gelung celik kewangan. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya nampak gelung di tangan anak murid saya hari ini. Tunjuk. Gelung. Tunjuk. Okey, gelung di tangan Faizan Muiz dan Fahim. Yang mana Muiz dan Fahim akan membaling gelung apabila soalan dibacakan. Saya akan bacakan soalan. Apabila soalan dibacakan, sekiranya Muiz atau Fahim ingin menjawab soalan, mereka terpaksa berlumba lah. Siapa yang sampai dulu,
dapat masukkan gelong terlebih dahulu, maka orang yang masukkan gelong itu terlebih dahulu boleh menjawab soalan saya dan mendapat ganjaran. Ya, mungkin ada di kalangan murid-murid macam, alamak, macam mana aktiviti ni? Jangan risau, tenang. Kita akan tunjuk kepada anda semua bagaimana aktiviti ini dijalankan. Okey, jadi saya pasti murid-murid boleh mengambil tempat anda. Sekali lagi Akmal, Osom siapa yang nak mulakan? Tak boleh. Sebab saya akan bacakan soalan, jadi tak boleh Osom kali ni. Jadi kalau tak boleh osok, kita pojok. Dia yang jawab. Marilah. Marilah. Okey, siapa cikgu kita mulakan ni? Okey, kita mungkin boleh benarkan murid berada di sini terlebih dahulu. Okey, silakan. Jadi, Muiz dan juga dengar soalan saya betul-betul. Sekiranya awak pasti. Ke depan sikit. Hilang kamera tu, tak nampak anda. Sekiranya awak pasti awak boleh menjawab soalan ini, terus ke depan dan campak gelung awak. Sekiranya gelung memasuki kod, baru awak dibenarkan untuk menjawab. Kalau boleh jangan campak, lontar ya. Lontar. Okey. Dan jawab bila saya beri arahan untuk jawab. Bukan asal lontar terus jawab. Okey. Baik. Jadi, boleh kita mulakan dengan soalan yang pertama. Silakan Akmal. Okey. Ini dia soalan pertama, dengar baik-baik Manakah antara berikut merupakan keperluan? Adakah A, kereta kawalan jauh, atau B, buku latihan, atau C, semua di atas? Siapa nak jawab? Okey. Muiz telah mengambil tempat dulu. Lontarkan gelung. Okey. Nampaknya gelung tersasar, tapi masuk. Okey, saya terima. Okey. Boleh. Jadi, jawapannya Muiz, manakah antara berikut merupakan keperluan? Adakah A, kereta kawalan jauh, B, buku latihan, C, semua di atas, D, saya pun tak tahu jawapan dia. Dah bertambah jawapan? Betul, cikgu. Jawapan dia B. Buku latihan. Buku latihan. Okey. Buku latihan yang telah dipilih oleh adik Muiz. Cikgu, adakah jawapannya betul? Jadi antara buku latihan dan kereta kawalan jauh, yang mana satu merupakan keperluan? Jawapannya B. Buku latihan. Okey, Muiz, sila ambil semula gelung. Tak apa. Ni abang kau tolong saya letakkan dekat sini, cikgu Okey, baik cikgu. Okey, dekat situ. Tak apa, Akmal. Dia letak kat belakang. Letak semula di sini, Akmal. Okey, saya pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua berbunyi. Barangan merupakan mana-mana objek yang meningkatkan utiliti atau kepuasan pengguna. Okey, saya ulang. Barangan merupakan mana-mana objek yang meningkatkan utiliti atau kepuasan pengguna. A, betul. B, salah. Okey, silakan. Siapa nak jawab? Cepat. Okey. Silakan Fahim. Lontarkan betul-betul. Sabar. Tak ada 1, 2, 3 dah lontar. Okey, nampaknya. Okey, Fahim dah bersedia untuk menjawab. Jadi jawapannya Fahim, barangan merupakan mana-mana objek yang meningkatkan utiliti atau kepuasan pengguna. A, betul. B, salah. A, betul. A, betul. Betul? Yakin. Betul-betul yakin? Betul. Yakin betul? Betul. Okey. Jadi jawapannya betul atau salah? Betul. Betul. Okey. Tanya diucapkan kepada adik Fahim kita. Okey, bagus Fahim. Nampaknya semakin ni rancak Betul tu. Ganjaran untuk Fahim. Baik, soalan seterusnya. Seterusnya. Dia nak baca. Okey, silakan. Terima kasih cikgu. Dengar baik-baik. Okey. Syahirah menerima upah daripada ibunya selepas membantu ibunya yang bernama Fatin Amirah mengemas dapur. Upah yang diterima oleh Syahirah adalah adakah A, pendapatan, B, perbelanjaan, C, tak tahulah mana satu. Siapa nak jawab? Okey. Muiz. Okey, Muiz. 1, 2, 3. Silakan. Cantik. Okey, cantik dah masuknya. Ya, jawapannya A, iaitu pendapatan. Adakah anda pasti, Muiz, kerana ini merupakan soalan yang bernilai RM1 juta Malaysia? Daripada poket Abang Akmal ya? Ya. Cikgu, jawapan diberikan adalah pendapatan, yang mana Syahirah menerima upah daripada ibunya selepas membantu ibunya Fatin Amirah mengemas dapur. Upah yang diterima oleh Syahirah adalah pendapatan, bukan perbelanjaan. Okey, saya ulang semula Jawapan yang diberikan oleh Muiz sebenarnya betul. Jadi satu ganjaran untuk Muiz. Jadi sekiranya kita nak membezakan pendapatan ataupun perbelanjaan, pendapatan merupakan apa sahaja yang kita peroleh
sama ada dalam bentuk tunai ataupun transaksi dalam talian. Manakala perbelanjaan pula apa saja yang keluar. Apa saja kita belanja, kita belanja yang keluar sebenarnya. Duit masuk itu pendapatan. Betul. Okey, bagus Muiz. Okey, baik, soalan seterusnya dan katanya soalan terakhir ya. Nampaknya. Okey, kita teruskan. Okey, soalan ni lebih dekat dengan murid ya. Okey. Soalan yang lebih dekat dengan murid, soalannya berbunyi. Ketika waktu rehat di sekolah, Amar berlari menuju ke kedai buku terlebih dahulu. Okey. Sebelum menuju ke kantin. Untuk membeli makanan. Okey. Adakah tindakan Amar itu belakang sikit? Adakah tindakan Amar itu A wajar, B tidak wajar? Okey, silakan. Wow, okey, nampak cikgu mereka begitu aktif. Teruja cikgu. ya, teruja. Okey, silakan. 1, 2, 3. Okey, bagus. Okey, saya ulang soalan saya. Okey. Ketika waktu rehat di sekolah, Amar berlari menuju ke kedai buku terlebih dahulu sebelum ke kantin untuk membeli makanan. Betul. Adakah tindakan Amar itu wajar? A, B, tidak wajar. Atau C, suka hati dia nak pergi mana satu dulu. Atau D, mengikut Abang Akmal. Banyak pula jawapan. D, Tak wajar. tidak wajar. Tidak wajar. Dia pergi kedai buku tak wajar. Okey. Sebab apa Akmal? Sebab saya rasa kalau dia pergi kedai buku, duit dia dah habis kat kedai buku. Lepas tu dia nak pergi pula kantin nak beli makanan. Tapi duit dah habis, dia nak makan apa? Takkan dia nak makan pemandang ataupun buku tu cikgu? Okey, betul. Okey, jawapan yang diberikan oleh Fahim tadi betul ke salah? Tadi awak sebut wajar kan? Tidak wajar. Wajarlah jawapan dia cikgu. Okey, jawapan yang diberikan tidak wajar. Jadi itu adalah jawapan yang betul. Jawapan yang tepat. 1 ganjaran untuk Fahim. Tahniah diucapkan kepada mereka berdua cikgu kerana telah memberikan jawapan yang mana mereka faham tentang apa kepentingannya sekiranya anda terlibat ataupun menjadi salah seorang ahli kelab kewangan ini. Cikgu, betul Akmal. banyaklah cikgu kongsikan kan mengenai kelab dan persatuan di dalam kelab kewangan ini. Tapi betul. sebelum itu kita nak kira dulu ganjaran yang diperolehi oleh mereka berdua. Okey, yang menang kena belanja saya. Boleh cikgu. Okey. Kita kira Muiz terlebih dahulu. Okey. Berapa ganjaran yang diperoleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 ganjaran untuk Muiz. Okey. Untuk Fahim pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cikgu. 16, hampir 2 kali ganda. Ya cikgu. Tahu sebab apa? Puncanya adalah keting-ting tadilah. Sebab lontaran pertama daripada Fahim tadi terus dapat ganjaran yang paling besar. 5 kali ganjaran. Ya, tapi walaupun dia dapat 5 mata ganjaran, dia juga mendapat menjawab soalan dengan betul. Betul. Tujuannya sebenarnya bukan mengejar ganjaran, sebaliknya adalah untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan sebentar tadi. Cikgu, saya pasti cikgu ingin berikan satu rumusan supaya murid-murid ini tahu apa pentingnya ataupun apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kelab kewangan. Silakan cikgu. Okey, saya telah pun kongsikan beberapa aktiviti yang telah kita jalankan pada hari ini. Yang pertama tadi saya mulakan dengan bagaimana cara untuk berbelanja dengan baik, dengan berhemat. Betul. Yang seterusnya saya juga ketengahkan apa maklumat-maklumat peribadi yang tidak boleh dikongsikan secara sewenang-wenangnya. Yang ketiga tadi saya telah tekankan juga berkaitan dengan takaful dan insurans, yang mana kepentingan takaful dan insurans serta kegunaannya. Seterusnya tadi kita lihat bagaimana anak-anak murid saya Muiz dan juga Fahim, dan mungkin anak-anak murid di rumah juga yang sedang menonton teruja dengan permainan kita dan sama-sama menjawab soalan-soalan berkaitan dengan pendidikan celik kewangan. Betul. Yang kita terapkan melalui kelab kewangan ini sebenarnya. Jadi jangan lupa sertai cikgu-cikgu awak dan sertai kelab kewangan di sekolah. Sebab apa? Sebab melalui kelab kewangan ini terdapat pelbagai aktiviti yang sangat menarik untuk dijalankan. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Cikgu AA di atas penerangan tersebut. Jadi selepas ini murid-murid dah tahulah. Oh, kelab kewangan. Saya dah tengok hari tu Abang Akmal dengan Cikgu AA memberikan penerangan mengenai kelab kewangan ini. Dan tak lupa juga saya nak
turut berterima kasih kepada ini cikgu. Dua orang anak murid kita yang cukup aktif. Bagi tepuk tangan. Ya, hari ini saya bawakan khas dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persib 83. Terbaiklah. Baiklah, terima kasih juga diucapkan kepada anda. Kita akan jumpa lagi di kelab dan persatuan seterusnya. Saya Akmal Nazri. Ingat tahu, murid-murid, jadilah seorang yang bijak berbelanja. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.